jago-jago tafsir. Kalau belajar hadis lain jago-jagonya, belajar fiqh lain jago-jagonya, belajar tafsir inilah jago-jago yang kita telah pun pelajari beberapa orang daripada mereka sebelum ni. Jadi kebanyakan ulama tafsir mengatakan di sini adalah ayat itu memuji orang-orang Islam dalam perang Badar. Kerana dalam perang Badar mereka tetap walau bilangan mereka sedikit. Ya, bila Nabi SAW melihat umat Islam ni beratur dalam kumpulan yang ada untuk menghadapi tentera musuh, Nabi naik atas bukit tengok 300 lebih sedikit, akan berdepan dengan musuh yang bilangannya lebih dari 1000. Tapi kerana telah pegang pada satu prinsip daripada awal datangnya untuk bertahan Islam, maka semua tetap teguh. Ya, ini adalah pesan yang pertama. Kemudian fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu ini beroleh kemenangan. Kata para ulama tafsir, ingat Allah di sini, fazkurullah, zikrullah adalah dua perkara. Yang pertama, ingat Allah dengan arti kata tasbih, tahmid, hauqala, hasbala, ya, tasbih, tahmid, takbir. Ini semua dipanggil sebagai zikrullah lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini semua dipanggil zikrullah lah, mengingati Allah SWT. Yang kedua kata mereka, iaitulah merujuk kepada doa juga merupakan zikrullah. Kerana kalaulah ayat ini memang tepat turunnya untuk menceritakan kelebihan umat Islam di medan Badar, maka dalam perang Badar Nabi Muhammad SAW sendiri bersama dengan para sahabat, Nabi masuk dalam kemah untuk berdoa kepada Allah SWT. Nabi berdoa itu mengangkat kedua tangannya. Kita dalam doa ada dua bentuk. Yang pertama doa, yang kedua istighasah. Istighasah ni kita angkat tangan sampai ke atas, darah ni terbalikkan tapak tangan. Ya, namanya istighasah. Istighasah ni biasanya kalau keadaan benar-benar kritikal, sakit, kita dibuang kerja, masalah-masalah bencana yang berlaku, anak tidak pulang ke rumah, adik-adik bergaduh, orang tuduh kita dalam fitnah. Ini namanya istighasah. Nabi beristighasah dalam perang Badar sampai kelihatan ketiak Nabi yang putih ini, sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka baginda berdoa kepada Allah, serban ada di bahu sampai jatuh ke bawah. Allahumma inna hadha Quraisyan aqbalat bi khuyalaiha wa kibraha wa takabburaha. Ya Allah, ini merupakan golongan Quraisy yang datang dalam keadaan takabur, sombong, menghina kami. Ya Allah, Allahumma fanasraka alladhi wa'atani. Ya Allah, semuanya janji Engkau untuk kemenangan yang telah Kau tetapkan untuk aku. Nabi berdoa sampai serban Nabi jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat, Sayyidina Abu Bakar angkat letak bahu Nabi, jatuh lagi. Lalu sampai Abu Bakar kata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, cukuplah doa ni, Allah pasti mengenangkan kita. Ya. Jadi Nabi berdoa, Masya Allah, Allahumma in tahlik hadhil fi'a lan tu'bad ba'daha abadan. Ya Allah, kalaulah umat ini Kau hapuskan dalam perang Badar, kalah dalam pertempuran ini, maka di bumi tidak akan ada orang yang menyembahmu lagi selepas ini. Itu doa Nabi SAW. Ya, jadi maknanya adalah memohon kepada Allah ni kena sungguh-sungguh. Mohon kena sungguh-sungguh. Dan waktu yang paling baik untuk sungguh-sungguh ke malam. Sebab dalam hadis sahih mengatakan bahawa Allah SWT turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam yang kehabisan. Hal min da'in fa'utiyahu, fahal min mustaghfirin fa'ghfir lahu. Ada tak orang datang untuk minta kampunan, aku nak beri? Ada tak datang untuk minta sesuatu, aku nak kabulkan? Turunnya Allah SWT bukan macam turun manusia lah. Ini pun satu perkara yang sangat dibincangkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Maknanya rahmat Allah SWT mendekati kita. Ya, jadi dalam ayat ni syarat kedua untuk kita menang, kena ingat Allah banyak. Nombor satu tadi, kena tetap pada prinsip. Nombor dua, kena ingat Allah Taala. Ingat pula dua maksud, doa banyak dan zikrullah pun kena banyak. Kenapa dalam ayat berkaitan dengan ingat Allah ni sentiasa disebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun? Sentiasa semua ingat Allah banyak, ingat Allah banyak. Nabi ajar kita banyak memang tidak ada hadnya. Tapi kalau kamu dapat amalkan, luangkan masa lepas sembahyang 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ibu-ibu, kakak,
Sesedari ini boleh kat sekalian, bakal-bakal isteri sebagai contoh. Ambillah pedoman daripada wanita ahli syurga, namanya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu, hidup kami susah. Senang susah hidup, sederhana hidupnya, senang terpaksa bekerja keras. Saya tidak suka pada kemewahan. Justru dia bekerja, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Banyak cerita-cerita menunjukkan tawaduknya mereka dan hebatnya iman mereka, berkorban mereka, tidak ada tolak banding. Senari hidupnya miskin. Sampailah Fatimah datang mengadu kepada Nabi sallallahu, wahai Nabi, anda ada tak pembantu rumah untuk meringankan kerja kami? Nabi boleh bagi, kerana banyak kawanan perang, banyak hadiah daripada orang. Tapi Nabi yang SAW telah sebut kepada putrinya itu, wahai Fatimah, kamu nak tak aku beri kepada kamu satu benda yang lebih baik daripada pembantu rumah? Nabi tak kata tak boleh, tapi Nabi kata nak tak lebih baik dari itu. Memanglah nak lebih baik itu. Apa robot? Dan rumah pun banyak masalah juga kalau tak dididik dengan betul, kan? Masalah auratnya, masalah kepahaman Islamnya, masalah-masalah yang tertentunya. Baik, maka Nabi SAW telah pun menawarkan kepada putrinya satu lebih baik daripada itu. Jawapan Fatimah, tentulah wahai anda, berilah kepada saya apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang baik itu. Nabi SAW pesan kepada Fatimah radhiyallahu anha, bintu Nabi ini, sebelum tidur setiap malam amalkan awlimu subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Satu riwayat mengatakan 34, dan cukupkan pula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada setengah tambahan pula, yuhyi wa yumit. Tapi dalam versi Bukhari Muslim tidak ada yuhyi wa yumit. Tak mahu, tak ada masalah. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada lagi bebanan selepas itu kurasakan dalam hidup. Sentiasa rasa hidup itu mencukupi. Ini kelebihan zikrullah. Ya, zikrullah ni Allah sebut banyak kerana makanan itu tak dapat dipastikan keenakannya melainkan kita dah menikmati berkali-kali. Betul tak? Sekali kita makan dekat restoran ini, kata Syekh Rashid Ridwan Al-Tasir mana, kenapa Allah sebut kasir banyak kasrah? Kalau kamu duduk pada makanan, saya makan dekat tempat tu sedap kan? Nak makan nasi ayam beragas? Tak nak makan nasi ayam berempah? Kalau tuan-tuan tak pernah makan, saya nak sebut kat Seri Daman Salam dengan Daman Salam yang paling sedap dalam dunia. Kerana saya dah makan banyak kali, dan saya confirm memang sedap. Dan saya confirm melihat orang yang masaknya adalah orang saleh. Nampak tak tuan-tuan? Jadi buktinya akan berlaku lepas berkali-kali dilakukan, barulah datang keenakan. Jadi begitu juga dengan Allah SWT kata Syekh Rashid Ridwan, seorang mufassir yang terkemuka, yang berasal dari Lebanon, yang berasal daripada negara Syam. Beliau berkata bahawa ingat Allah ni kau telah seronok bila kau beriltizam dengannya. Kau rasa nikmatnya bila kau dah ada satu skim, dari satu modul, dari satu yang kamu ikut sentiasa. Itu sebab bila seorang tabi'i yang terkemuka namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ni adalah seorang tabi'i yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak ada rezeki bertemu dengan Nabi SAW. Abu Muslim Al-Khawlani, dia berasal dari kabilah Khawlan dari Yaman. Dia seorang yang sangat kuat beribadah walaupun tak jumpa dengan Nabi SAW. Dia ni telah pun bertempur dengan seorang musuh Allah yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ni adalah seorang kahin, seorang bomo, seorang dukun yang terkemuka dekat Yaman. Bila orang semua masuk Islam, Al-Aswad masuk Islam. Tapi masuk Islam dengan tujuan untuk mengkaji apa kehebatan yang ada pada Nabi, dan dia pun nak dakwa dia jadi Nabi. Akhirnya dia pula seorang yang segak, tinggi, tegak badannya, dan nak menunjukkan kehebatan dirinya tu dia sengaja tutup muka dia, tak bagi orang nampak. Jadi orang tak nampak wajah lagi lah, orang rasa kagum kan. Sencana rupanya, cakapnya hebat, peta,
Akhirnya dia telah memperdayakan penduduk Yaman, mengatakan dia Nabi, dan dia mampu meramal juga. Kerana ada setengah bomo, dukun yang boleh ramal, dan ramalannya kadang-kadang tepat, untuk menjadi ujian kepada orang yang jahil agar mempercayai kebenaran yang sebenarnya palsu, kan? Maka Muslim Al-Khawlani lawan dengan dia. Satu riwayat mengatakan Muslim lawan sampailah Al-Aswad telah membakar Abu Muslim Al-Khawlani dalam api. Dibakarnya Muslim Al-Khawlani. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani ini ingat dalam ayat daripada surah Al-Anbiya, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ini kisah Nabi Ibrahim dibakar. Ingat dalam ayat 173 surah Ali Imran, Alladzina idza qala lahum nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mereka yang bila manusia cuba untuk menganiayanya, mengepuhnya, dia hanya kata hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Maka inilah yang telah dibaca oleh Abu Muslim Al-Khawlani waktu dia dicampakkan dalam api oleh Al-Aswad. Al-Aswad Lazi. Dan bila dibakar dia, ternyata dia keluar selamat, macam Nabi Ibrahim dibakar dia selamat. Lalu Al-Aswad menjadi marah kepada Abu Muslim, dihalaunya keluar dari Yaman, kerana pengaruhnya makin hari makin besar, mengalahkan pengaruh pembohong yang mengaku jadi Nabi itu. Maka Abu Muslim pun pergilah ke Madinah. Dia sampai saja di Madinah, Nabi SAW telah wafat. Dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Sepertinya dia hidup pada zaman Nabi, tapi dia tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi. Dia tidak dapat taraf sahabat, dia tidak dapat taraf sahabi. Dia jadi tabi'in. Banyak ada yang lain seperti Uwais Al-Qarni, seperti juga Syurai Al-Qadhi. Mereka ni merupakan orang-orang yang hebat, tapi tak bertemu dengan Nabi. Begitu juga Najasyi, tak jumpa dengan Nabi SAW, tapi hidup pada zaman Nabi SAW. Baik, Abu Muslim ini bila sampai saja dekat Madinah, Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia ada firasat. Firasat adalah satu nur yang Allah campakkan ke dalam hati orang yang saleh, menyebabkan pentafsirannya kepada realiti adalah benar. Dia lihat soal, dia tahu apa dalam hati, apa masalah yang sedang berlaku. Kan? Dia jumpa seorang yang baru putus cinta, dia cakap bunga bukan sekuntum. Kan? Dia jumpa dengan seorang baru gagal dalam perniagaan, dia kata tak apa, biasa memang perniagaan itu susah. Dia biasanya kalau kita dah dapat rezeki, kemudian nanti barulah Allah yang parwah. Macam dia tahu. Ini orang diberikan Allah padanya firasat. Maka itulah yang ada pada Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu. Sampai saja manusia ini dari Yaman, Sayyidina Umar tanya, apa yang berlaku kepada seorang yang dibakar oleh musuh Allah itu? Abu Muslim jawab, selamat, dia selamat. Lalu Sayyidina Umar kata, kau orang ni kan, zaman tu tak ada TV tu, tak ada TV 3, tak ada TV 9 dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar boleh kata engkau orang ni kan. Sayyidina Umar, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana sempat menemukan aku dengan orang yang dia perlakukan kepadanya macam Nabi Ibrahim diperlakukan, dan dia selamat. Allahu Akbar. Hebat Abu Muslim ini mengasingkan diri, dia tidak mahu jadi orang terkenal, dia tidak mahu jawab apa-apa jawatan. Tapi satu sikapnya yang cukup ketara, dia ni ada jadual zikrullah yang luar biasa, sampai orang kata dia orang gila. Anak-anak kecil melihat dia, mengatakan dia orang sasau, orang gila, kerana mulutnya tak berhenti-henti menyebut nama Allah SWT. Dia kata pada anak itu, bukan gila nak, inilah ubat penyakit gila sebenarnya. Ya, dia terkenal sebagai seorang yang sangat kuat zikrullah. Wa ma hadha bi junun wa innama huwa da'ul junun. Ini bukannya gila nak, inilah ubat untuk mengelakkan jadi gila. Tapi orang nampak dia macam orang sasau, orang gila, orang teriak, kerana dia amat kuat berzikir kepada Allah SWT. Baik, jadi dalam ayat ni Allah beritahu kita, kalau sibuk macam ni dalam perangan pun, kena ingat Allah. Ingat Allah tu macam-macam lah, zikir, berdoa, bersembahyang pun ingat Allah SWT juga. Ya, ini dua perkara yang disebut di awal. Kemudian apa lagi? Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, dan kamu ingat Allah. Yang ketiganya, hendaklah kamu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, itu adalah syarat yang ketiga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah syarat yang